Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid dua Al-Biruni pagi ini kita teruskan pelajaran PK kita untuk tahun 2 ni. Kita sampai ke unit yang ke-11 awas berhati-hati. Subunit malang tidak berbau. Baik, kita mulakan pelajaran kita dengan membaca umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, selamat pagi semua. Cikgu harap semua dah bersedia lihat buku teks murid-murid muka surat yang ke 100 berapa? 102. Okey, 102. Ni. Okey, 102. Mana dia? Ni 102, unit yang ke-11 berhati-hati. Kita baca dulu. Rakan Anjali terjatuh ketika menuruni tangga. Anjali membantu rakannya dan memberitahu guru. Dua perkara yang dibuat oleh Anjali. Anjali ni murid India ni lah. Nama Anjali. Baik, dia jatuh ketika menuruni tangga. Tangga. Tak tahulah sebab apa dia jatuh tu. Dan dia membantu rakannya. Dan yang kedua, dia memberitahu guru. Jadi guru datanglah. Ini adalah antara kejadian-kejadian yang kita tak sangka lah, yang kita tak jangka, yang kita tak nak, tapi berlaku juga. Itulah sebabnya kita dia beri tajuk dalam PJPK ini, malang tidak berbau. Malang ni maksudnya perkara-perkara yang kita tak nak itulah, yang kita tak suka, yang sedih dan sebagainya. Malang ni perkara-perkara yang berlaku tidak atas kehendak kita. Maksudnya kita tak suka tapi dia juga tidak berbau, maksudnya tidak dapat dikesan. Maksud kemalangan ni dia tak ada bagi tahu pun. Tiba-tiba terjadi je. Banyaklah puncanya terjadi. Malang tidak berbau. Tidak berbau maksudnya kita tak tahu. Kalau bau kita tahu kan. Kalau benda tu ada bau ataupun kita tahu, tak jadilah. Jadi malang ni, biasanya malang ni tak tahulah. Contohnya, nak pergi ke bandar Raub, tiba-tiba berlaku pokok tumbang lintang tengah jalan. Jadi kita tak lepas. Malang lah kita. Maksudnya kita tak tahu benda tu. Ini maksudnya malang tidak berbau. Baik, kita tengok sini muka surat yang ke-103 ni. Yang pertama, kita ada tiga perkara yang kita nak bincangkan ni. Kemalangan di rumah, kemalangan di sekolah dan kemalangan di tempat awam. Okey, di rumah. Apa yang boleh berlaku? Okey, kalau kita tengok ni agaknya apa ni? Seorang adik kecil ni telah terkena air panas agaknya. Ni. Bila kita masak ataupun masak air lah. Lepas tu mungkin adik ni dia boleh jalan-jalan sikit-sikit. Tiba-tiba tertarik dan sebagainya. Jadi melecurlah tangan dia. Tu contoh kemalangan yang berlaku di rumah. Bagaimana nak elak? Pastikan kalau kita masak air tu, kita tunggulah situ, jangan biarkan. Kalau ada adik kecil kita tu benda ni banyak kali berlaku. Ada yang bukan saja air panas, ada yang minyak panas pun ada. Ada juga yang berlaku kemalangan di rumah ni, ada yang mati disebabkan minyak panas ni. Bila terkena banyak pasukan badan, dia akan melecur dan rosak organ-organ badan tubuh kita. Melecur ni, kesan dia adalah
Kulit itu biasanya dia akan tumbuh, bila melecur ni kulit tu akan tumbuh, tapi dia ada parut yang sangat tak boleh diubati lah maksudnya, dia kesan jangka panjangnya, sampai bila adalah parut tu, tu kemalangan di rumah. Yang keduanya kita nak lihat ini kemalangan di sekolah. Masa ni kalau ikut ni tengah PJ lah ni, tengah PJ. Jadi kita terlalu gairah sangat berlari dan sebagainya, ataupun kita kadang-kadang kita sendiri je terjatuh, kita tersepak kaki kita sendiri, kadang-kadang kawan kita yang buat kita kan, sambil dia tak perasan lah. Jadi itu juga antara kemalangan yang berlaku di sekolah. Banyak lagi yang boleh melibatkan kita cedera. Tu dia. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati. Kalau kita main, kita rasa kita tak mampu untuk meneruskan, kita berhentilah. Kalau kita lari dah tak kuat tu, kita berhenti. Jangan sampai sesak nafas. Dan ketiga adalah kemalangan di tempat awam. Tempat awam. Tempat awam ini maksudnya tempat orang ramai lah. Contohnya sini di padang permainan, tempat orang berjoging, tempat awam ni juga boleh, mungkin di masjid, di pejabat pos, boleh di mana lagi, di pasar kan, licin dan sebagainya kan. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati. Contohnya main gelosok, tak berhati-hati, akhirnya jatuh. Apa dia nampak ni? Dia pegang tangan dia, mungkin tangan dia terseliuh dan sebagainya. Jadi ni kita boleh elakkan kalau kita berhati-hatilah, panjat betul-betul, dah confident, kita yakin, barulah kita turun. Jangan bertolak-tolak. Juga main buai ni kadang terpelanting, ada yang pelanting ni main buai, tu antara kemalangan yang berlaku di tempat awam. Jadi di sini Malang Tidak Bau ni dia bagi 3 situasi lah, situasi di rumah. Ini kena api banyak lagi, ini kena air panas banyak lagi. Jadi awak untuk tugasannya nanti senaraikan 2 jenis kemalangan ni, 2 jenis kemalangan dan kecederaan yang berlaku di rumah. Dan apa dia kata, senaraikan kemalangan yang boleh berlaku di rumah, di tempat awam. Kemudian nyatakan bagaimana cara nak mengelakkan dia supaya tak berlaku. Bagaimana cara untuk mengelakkannya. Kemalangan di rumah, berikan satu situasi. Kemudian cara mengelakkannya. Kemalangan di sekolah, berikan satu situasi dan cara untuk mengelakkannya. Kemalangan di tempat awam, berikan satu situasi macam mana berlaku dan bagaimana kita dapat mengelakkannya. Itu adalah perancangan kita, tapi Allah yang tentukanlah. Kita cakap nak elak tapi jadi juga, itu Allah dah tentukan. Jadi kita cuma berusaha berwaspada. Sebab itulah tajuk kita ini adalah awas, berhati-hati. Awas ini perkataan panjangnya, anda waspada, anda selamat. Tu dia. Atau berhati-hati. Jadi cikgu rasa cukup setakat ini untuk hari ini. Jadi selamat belajar untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.